Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Hari ini 16 hari bulan 16 hari bulan September. Saya menghadiri satu forum untuk mengenai tentang isu penambakan laut di Pulau Pinang yang melibatkan 3 pulau yang bakal diwujudkan di dalam Pulau Pinang oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang, yang bagi saya begitu rakus, begitu tidak bertanggungjawab dalam menjaga kepentingan alam sekitar dan juga impak-impak negatif yang bakal kita sebagai manusia juga menerimanya hasil daripada tempias kerajaan negeri yang tidak menghiraukan kajian daripada unit alam sekitar yang telah memberikan maklumat awal kepada mereka yang terdapat negative impact that will actually affect the ecosystem and also the safety of the environment itself. And this is also will actually impact to the fishermen, the nelayan pesisiran pantai, yang mana lebih kurang 4,000 lebih di dalam Pulau Pinang yang akan terjejas dari segi punca pendapatan mereka. Lebih kurang 4,817 orang di dalam pulau sahaja, yang lain dalam 6,080 datang daripada daerah Krian, Lumut, dan Matang, Manjung, dan ada beberapa lagi pulau, beberapa lagi kawasan yang terlibat dalam proses pembikinan 3 pulau ini. Total keseluruhan semua nelayan yang akan terbabit di sini, yang akan menjejaskan masa depan mereka, punca pendapatan mereka adalah lebih kurang 10,000 lebih. Jadi kita sebagai sebuah negara yang telah maju ataupun negara maju yang dikatakan oleh Kerajaan Pakatan Harapan hari ini, kita nak melihat kelestarian ataupun equally diversity ataupun kelestarian dari segi sustainability of the development sejajar dengan apa yang dikatakan satu perkembangan ataupun satu pembangunan yang sihat. Tetapi apa yang kita dapat hari ini, hasil daripada saya menghadiri forum ini, banyak maklumat yang telah saya perolehi yang membawa kepada impak-impak negatif kepada alam sekitar kita, kepada diri kita, masyarakat kita, dan sekaligus akan membawa satu bencana yang besar jika kita tidak berhati-hati dan juga bersifat bertanggungjawab dengan apa yang kita akan bangunkan di dalam kawasan kita sendiri di Pulau Pinang ini. Saya selaku anak Pulau Pinang, saya membantah projek tambakan laut ini kerana ia mempunyai kesan-kesan yang negatif yang begitu banyak, terutamanya dari segi hakisan kualiti air, dari segi kualiti air yang mengeluarkan selut ataupun sedimen yang menyebabkan ikan pun tak dapat hidup di situ. Dia mengganggu dari segi kehidupan di dalam lautan bagi ikan-ikan ini. Ia juga menyebabkan kematian, bukan boleh ia memang menyebabkan kematian kematian kepada ikan-ikan yang berlaku di dalam Pulau Pinang ini akibat daripada pencemaran yang berlaku. Bukan sahaja hari ini kita bercakap tentang reclamation ataupun penambakan laut ini, pencemaran laut telah berlaku lama tuan-tuan dan puan-puan, dan hari ini tak ada siapa yang ambil hal tentang pencemaran laut. Dan hari ini di sebelah
selatan, lautan selatan di sana, di China Selatan di sana, banyak berlaku pencemaran. Dan akhirnya pencemaran ini datang. Dan dia juga ditambah lagi dengan pencemaran-pencemaran yang dilakukan oleh kita sendiri, yang mengeluarkan pencemaran daripada kilang-kilang industri yang kita tak tahu yang boleh berlaku pencemaran, yang mana kita jangan lupa baru-baru ni di Johor Bahru kita telah dikejutkan dengan pencemaran air sungai yang berlaku di sana, iaitu ground water yang berlaku di bawah tanah. Jadi kita tidak boleh menafikan yang segala apa yang kita buat akan ada kesan atau implikasinya kepada kehidupan bukan setakat manusia tetapi juga fauna. Stability dari segi foundation ya, ataupun keteguhan dari segi tanah ataupun struktur bangunan yang bakal didirikan di atas 3 pulau ini. Kita juga khawatir tentang apa yang akan berlaku kepada orang-orang yang membeli rumah-rumah ataupun perniagaan-perniagaan mereka didirikan di atas 3 pulau ini. Siapa yang akan bertanggungjawab jika berlaku sebarang insiden yang menyebabkan kehilangan nyawa, yang boleh menyebabkan dari segi kemusnahan harta benda yang berlaku? Kerana kita harus ingat, ini adalah pulau yang diciptakan oleh manusia, bukan dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah dah tulis dalam Quran, tidak ada tangan, aku tidak pernah merosakkan satu benda di atas muka bumi ini kecuali tangan-tangan yang merosakkannya. Maksudnya tangan-tangan manusia. Tangan-tangan manusia yang selalu ingin menjadi lebih daripada apa yang telah ditentukan oleh Allah. Hari ini benda yang ada di atas bukit, macam berlaku di atas bukit, ada bukit Botak, tak salah saya, di Pulau Pinang, yang kita boleh lihat kerakusan yang berlaku di atas bukit ini, yang menyebabkan tanah-tanah di atas bukit ini telah dipotong, pokok-pokoknya ditebas, diratakan. Itu yang kita boleh lihat dengan mata kepala kita, yang nampak di hadapan mata kita. Tetapi hari ini tuan-tuan dan puan-puan, ini berlaku di dalam laut. Dan kita harus ingat terdapat 4 kawasan yang berlaku pengorekan pasir yang dalam kes pembinaan 3 pulau di Pulau Pinang ini. Dan tapak pengorekan pasir yang pertama, yang site A tu, sebesar Pulau Pinang itu sendiri. Jadi bayangkan keluasan kawasan yang dikorek oleh kapal-kapal yang menyedut pasir daripada dasar laut itu di kawasan A ni. Dia ada kawasan A, kawasan B, kawasan C dan D. Dan semuanya terletak di kawasan yang lebih daripada 5 batu nautika ataupun 5 kilometer daripada kawasan yang terdapat dalam keputusan ataupun penilaian environmental ataupun penilaian alam sekitar oleh Jabatan Alam Sekitar itu, yang mana yang mereka telah mengambil syarikat yang untuk membuat kajian ini pada awalnya telah membentangkannya kepada kerajaan Barisan Nasional yang dulu, walaupun Pulau Pinang di bawah Pakatan Harapan masa tu, Pakatan Rakyat masa itu, tapi kerajaan Barisan Nasional telah meminta untuk dihentikan dulu dan dibuat kajian-kajian yang lebih, kerana mereka tidak mahu dari hasil daripada kajian yang dikeluarkan oleh Jabatan Kajian Alam Sekitar ini telah menunjukkan impak yang begitu negatif, negatif kepada proses untuk membuat 3 pulau ini. Tetapi
pada selepas PRU 14, setelah Pakatan Harapan wujud di Malaysia ini, dan kerajaan persekutuan telah jatuh ke tangan pembangkang yang dulunya pembangkang, sekarang menjadi kerajaan. Jadi dalam masa 2 hari sahaja, yang mana keputusan mereka telah membuat kajian semula dan kertas kajian ini telah dihantar untuk kelulusan, dan benda itu telah untuk penilaian dan juga kelulusan, di mana di Kuala Lumpur itu telah dihantar kepada kementerian yang berkenaan, dan 2 hari sahaja yang telah diperuntukkan. Itu pun tak masuk akal, kerana kajian itu telah dihantar pada hari Jumaat, hari Sabtu, Ahad, hari Isnin dah lulus. Jadi begitulah prihatinnya, begitu prihatinnya kerajaan yang berada sekarang ini dalam isu alam sekitar di Pulau Pinang, tentang penambakan 3 pulau di Pulau Pinang ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, 3 hari, hari Jumaat kerja, hari Sabtu cuti, hari Ahad cuti, hari Isnin dah lulus. Jadi tuan-tuan boleh bayangkanlah berapa prihatinnya mereka tentang masalah alam sekitar di negara kita. Okey. Saya juga nak memberikan sedikit maklumat yang pihak nelayan telah semasa PRU 14 dulu telah didatangi oleh pelbagai parti-parti politik, menjanjikan untuk menolong, membantu. Malah pihak yang menang, iaitu Pakatan Harapan pun telah menghantarkan wakil mereka untuk kepada pihak nelayan, untuk mereka memberikan sokongan dan undian. Dan pihak nelayan telah menjelaskan ada 14 perkara, 14 tuntutan yang telah diberikan oleh pihak nelayan kepada pihak wakil-wakil rakyat yang bertanding pada masa itu, untuk membantu mereka. Jika mereka menang, mereka dapat membantu nelayan-nelayan di situ. Tetapi akhirnya, setelah kemenangan diterima, pihak kerajaan negeri meneruskan juga projek ini dengan memberikan sesuatu yang cantik di atas kertas, dengan kajian alam sekitar yang baru telah dibuat. Tetapi saya nak bagi tahu, kajian alam sekitar ini hanya dilakukan di dalam kawasan sekitar 5 km sahaja daripada kawasan penambakan itu. Sebenarnya kegiatan atau aktiviti penambakan laut ini berlaku lebih jauh daripada 5 km kawasan di pulau ini. Ini satu kemuskilan kepada saya dan juga mungkin rakyat yang lain. Ingin bertanya kepada kerajaan negeri Pulau Pinang, kenapa hasil kajian daripada alam sekitar itu hanya menitik beratkan tentang impak yang berlaku di dalam kawasan 5 km ini sahaja, sedangkan kegiatan yang melibatkan pengambilan, pengorekan pasir dan semua berlaku di luar kawasan 5 km ini, yang mana kalau kita lihat balik, pasir yang dikorek itu, kalau kata di keadaan di atas darat, kita akan melihat akan ada satu kawasan yang kekosongan, ataupun satu kawasan yang menurun di situ. Jadi bila berlaku penurunan tanah di dasar laut ini, kita tidak boleh lupa tentang peredaran air, ataupun dia panggil what you call that, dia panggil sea current, the current, ataupun arus air di bawah dalam laut. Kita kena akur, the current tu ataupun arus di bawah laut ini boleh menyebabkan peredaran tanah yang berlaku di dasar laut itu sendiri. Jadi kalau satu tempat yang rendah dan ada tempat yang tinggi, dia akan berlaku hakisan.
lama-kelamaan dia akan pergi kepada kawasan yang berada di dalam 5 km pembangunan ini. Dan pulau-pulau ini adalah satu time bomb yang bakal mengorbankan nyawa kita. Dan hari ini semasa pembinaannya sahaja telah mengorbankan pendapatan dan juga masa depan nelayan-nelayan kita di Pulau Pinang. Jadi saya kalau dah bercakap dengan pihak, saya juga dah melihat apa yang pihak nelayan telah bercakap dalam forum ini, dan mereka juga telah merasakan yang sudah tiba masanya kita menunjukkan kepada rakyat yang mana kepentingan nelayan itu perlu dilihat, perlu diutamakan dalam kita hidup bersama dalam komuniti negara ini. Dan kita tidak mahu pembangunan itu menindas sesuatu kaum atau sesuatu etnik ataupun kumpulan-kumpulan yang berada di dalam Pulau Pinang ini. Mungkin satu protes ataupun satu tindakan mogok lah mungkin akan berlaku tak lama lagi, sebab mereka pun terasa yang nasib mereka tidak terbela, tak ada siapa yang membantu mereka, dan mereka hendak menunjukkan kesedaran yang di mana nelayan dan juga rakyat adalah ibarat au dan tebing, saling perlu memerlukan di antara satu sama lain, kan. Jadi mungkin mereka akan buat satu mogok lah tak lama lagi. Tapi tak apa, kita akan tengok macam mana apa yang mereka akan buat. Dan ini semua berlaku kerana apa? Kerana jika kerajaan negeri mereka prihatin tentang masalah ini dan mereka tidak pentingkan pulau-pulau yang menelan belanja hingga 30 million tak salah saya lah, 30 bilion 30 bilion ini satu angka yang besar tau. Sedangkan bajet untuk menguruskan negara ini tak sampai pun nilai itu. Jadi kenapa kita perlukan satu-satu projek yang begitu besar nilainya? Siapa yang akan untung sebenarnya di sini? Kita lihat ada juga yang akan mengganggu dari segi fauna fauna, iaitu fauna hidupan dalam laut itu sendiri. Terumbu karangnya, tempat ikan-ikan tinggal. Bila pasir itu disedut, dia akan menyebabkan tempat-tempat pembiakan ikan ni akan rosak. Ini yang dikatakan tangan-tangan yang merosakkan. Benda itu telah berada lama di situ. Kemudian ia juga akan menyebabkan dari segi pencemaran bunyi dari segi aktiviti-aktiviti yang berlaku di kawasan ini boleh menyebabkan ikan-ikan ini semua juga terganggu habitat mereka. Mereka rasa terancam. Mereka akan pergi ke kawasan yang lebih jauh dari pesisiran pantai. Jadi ini akan terus menyebabkan ikan-ikan ini tidak akan kembali balik ke sisiran pantai. Kerana yang pertama, ekosistem mereka telah dikacau. Mereka akan terpaksa mencari tempat lain untuk membuat sarang mereka ataupun membuat mereka punya tempat untuk mencari makan. Dan dari laporan yang dikeluarkan oleh World Fish Center tadi, yang mana kawasan yang dikorek daripada 4 kawasan yang dikorek ini adalah juga kawasan yang berpotensi tinggi mengeluarkan makanan-makanan kepada hidupan laut itu sendiri, seperti plankton dan juga hidupan-hidupan rumpah-rumpah laut yang mana menjadi makanan kepada ikan-ikan ini. Jadi ini satu benda yang agak serius bagi saya. Sebab kita tidak mahu maju, tetapi akhirnya kita akan membawa bencana kepada diri kita. Hari ini kerajaan negeri perlu bertanggungjawab. Sama ada mereka hanya mementingkan keuntungan. Apa yang dibuat ini walaupun belum diluluskan tetapi telah
telah dijalankan kerja, telah diberikan arahan kepada syarikat SRS ini untuk terus meneruskan memulakan pekerja-kerja penambakan laut. Jadi sebenarnya adakah pandangan datang dulu sebelum bertindak, atau bertindak dulu dan baru minta pandangan? Ini cara yang saya rasa tidak bertamadun langsung. Sepatutnya pandangan, kajian dan semua apa saja perdebatan ataupun kemuskilan diselesaikan dulu sebelum projek ini berjalan. Tetapi projek ini telah berjalan dan telah diluluskan atas laporan yang dikemukakan kali kedua oleh kerajaan negeri daripada syarikat yang dilantik itulah. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya sebenarnya sedih melihat masa depan, terutamanya orang Melayu kita di Pulau Pinang ni. Tak habis-habis ditindas bagi saya. Nelayan pantai ni majoritinya adalah orang Melayu. Hari ni mana ada wakil-wakil rakyat orang Melayu kita ni? Tak ada ke hati hampa nak bantu orang-orang Melayu, orang Islam ni? Kenapa Persatuan mengeluarkan satu fakta mengatakan yang 95% daripada ahli Persatuan Nelayan tidak setuju dengan projek yang tambakan laut ini, tetapi pihak kerajaan negeri pula menafikan dengan mengatakan yang ada berapa peratus yang telah bersetuju dalam hal ini. Jadi saya nampak di sini ada berlaku sesuatu yang tidak beretika . Kenapa pihak Persatuan bercakap lain dan pihak nelayan sendiri yang dikatakan telah ditemui dan didapatkan kajian kepada nelayan-nelayan yang terlibat ini, yang dikatakan kerajaan negeri yang setuju benda ni, sedangkan Persatuan tidak setuju, dan ahli-ahli Persatuan adalah nelayan. Daripada mana statistik yang diambil oleh kerajaan negeri dengan mengatakan yang nelayan bersetuju dengan pelan tambakan 3 pulau ini? Ini satu persoalan. Yang kedua yang saya boleh persoalkan balik kepada kerajaan negeri dari segi tanggungjawab. Adakah kerajaan negeri setelah mendapat maklumat daripada kajian-kajian yang telah dibuat oleh kempen-kempen penolakan tambal laut ini, yang efek-efek yang telah nampak akan berlaku dan bakal berlaku, saya yakin, adakah mereka akan meneruskan juga demi untuk memajukan 3 pulau ini dengan erti kata untuk membina industrial area, commercial area for residential, ada kawasan-kawasan yang diwatakan sebagai kawasan-kawasan riadah and all those things. Actually, ini semua, adakah kita orang-orang tempatan akan dapat merasai rumah-rumah yang akan dibina di situ? Dikatakan ada projek untuk membantu masyarakat golongan tidak berpendapatan rendah untuk mendapat rumah di situ. Saya nak tanyalah, berapa nilai rumah yang akan ditawarkan di situ? Itu isu yang paling last. Tapi yang penting sekali, siapa yang akan bertanggungjawab kepada keselamatan mereka yang hidup di atas 3 pulau ini? Jika berlaku malapetaka, jika berlaku satu tanah yang turun, tanah turun ataupun tanah runtuh, yang mana kita lihat di negara-negara luar seperti di UAE atau Arab Saudi, di sana ada banyak pulau-pulau yang begini dibina begitu gah, begitu hebat. Tetapi akhirnya hari ini
banyak berlaku mendapan, banyak berlaku penurunan. The ground mechanic, the ground is moving, the ground move. Berlakunya tanah runtuh dan banyak bangunan-bangunan retak. Dan ini telah dikesan berlaku kerana kestabilan tanah itu tidak kekal. Kerana ianya adalah jadian yang dibuat oleh manusia. Sedangkan benda yang dibuat oleh manusia ni belum tentu akan kekal selamanya, kecuali yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah yang kekal. Tetapi hari ini, adakah kerajaan negeri akan bertanggungjawab jika berlaku apa-apa kepada manusia-manusia yang hidup di atas tanah ini? Ini satu perjudian yang agak besar. Serious to me. Bagi saya, kerajaan perlu bertanggungjawab jika dilihat dari sudut keselamatan, kebajikan rakyat. Ini semua adalah perkara-perkara yang penting yang perlu dilihat. Hari ini alam sekitar, sedar tak kita yang hari ini alam sekitar ni dah semakin uzur dah. Kita punya greenhouse effect pun dah meningkat. Kadar monoksida di dalam udara kita meningkat. Ozon kita makin menipis. Pencairan cube ais di kutub kawasan sejuk ni, utara dan selatan ini sedang berlaku. Ya. Dan air laut semakin meningkat. Jadi adakah pulau-pulau ini akan selamat? Adakah pulau-pulau ini akan jadi macam The Great Atlantis yang akan ditenggelamkan oleh laut? Kerana mereka terlampau moden. Ini adalah mitos yang diberikan dalam sejarah-sejarah dulu yang kita biasa baca dalam buku-buku. The Lost City of Atlantis yang berlaku, ditenggelamkan oleh laut. Tapi mereka maju. Mereka hebat dalam teknologi mereka, dikatakan dalam cerita-cerita mitos ini. Begitu hebat, begitu berteknologi tinggi, begitu advance. Tetapi akhirnya mereka tidak boleh melawan Mother Nature, iaitu alam, kuasa alam yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena belajar. Jangan kita angkuh dan jangan kita sombong, dan jangan kita fikir tentang dari segi keuntungan yang belakang diterima hasil daripada penjualan rumah-rumah yang saya tak nampak kata akan membantu atau benefit the locals. I tak nampak kat situ. Itu lebih kepada pelancongan, percutian, lebih kepada investment. Yang investment ni bermaksud satu pelaburan. Pelaburannya selalu tak datang kepada orang yang miskin. Orang miskin tak ada duit nak melabur. Nak beli rumah pun tak mampu. Second home, all this program, yang benda-benda ni semua yang akan saya nampak lah, yang will be filled in this three land for me. I don't see that orang yang beli di situ akan duduk di situ. Lebih kepada beli untuk pelaburan, untuk dijual kepada orang-orang yang mungkin tinggal di negara lain, yang nakkan satu rumah percutian di situ. Jadi to me, in the end we are going to be left out. And adakah ini yang kita nak gadaikan, iaitu keselamatan kita, environmental kita, ekosistem? Adakah ini yang akan kita gadaikan demi kemajuan? Jadi sustainability itu tak akan berlaku. Kelestarian tu tidak akan berlaku. It is all a myth. Cantik di atas kertas. Tetapi kajian-kajian yang hari ini telah dikeutarakan dalam forum penambakan laut
It's a time bomb di Wrexham Pulau Pinang ini telah menunjukkan yang ada perkara yang sekarang ini banyak rakyat tidak tahu. A lot of Penang people doesn't know that the effect that will be happening to us living in this island that is caused by these 3 man-made islands. And the process will be continuing to be developed, the 3 land, not only in 1 or 2 years. It's going to be more than 10 years. So slowly and slowly the effect will evolve. Dia akan berubah, dia akan bertambah lagi masalah-masalah itu kerana jangka masanya begitu lama. Apa yang kita dapat lihat sekarang adalah berdasarkan apa yang berlaku di depan mata. Dari segi pengorekan tanah di dasar laut ini, di 4 kawasan ini. Begitu juga di darat ya. Terdapat kawasan-kawasan yang dikenal pasti kawasan untuk mereka mengorek batu-batu untuk dijadikan the pillar of the nak jadikan foundation yang kukuh kepada 3 pulau ini, diletakkan, dikorek daripada negeri-negeri tertentu. Nah, nanti boleh lihat dalam saya punya Facebook posting ni, tempat-tempat yang telah dikenal pasti sebagai kawasan-kawasan yang mereka korek ya. Batu-batuan yang mereka ambil daripada tanah di kawasan sekitar negeri yang berdekatan untuk mereka bawa ke kawasan penambakan laut ini. Jadi apa akan berlaku kepada kawasan yang dikorek itu? Terdapat juga bukti yang menunjukkan kesan daripada pengorekan tanah di atas daratan ini boleh menyebabkan punca air telah keluar ataupun telah tersasar ataupun telah pergi ke laluan yang lain, disebabkan telah mengganggu laluan the groundwater di bawah tanah ini. Jadi kita nak katakan di sini yang efek yang berlaku bukannya boleh berlaku dalam masa yang singkat. Ianya akan mengambil satu masa untuk kita lihat dari segi efek yang sebenar. Tetapi ia sedang berlaku. That is what is meant by the time bomb. Maksudnya perkara ini akan berlaku dan pasti akan berlaku. Cuma kita sekarang tanya balik diri kita sebagai kerajaan negeri, adakah kita akan ke depan untuk bertanggungjawab jika berlaku apa-apa kepada nyawa, harta benda, kepada ekosistem, kepada kehilangan punca pendapatan nelayan-nelayan ini semua? Ini yang sekarang ni, yang bagi saya kerajaan negeri ibarat sedang memperjudikan masa depan kita. Sepatutnya benda ni dinilai sebaik-baiknya dan dilihat dari sudut jangka masa panjang dan juga bukan dipentingkan dari segi keuntungan itu. Dilihat dari sudut kita punya contribution to our younger generation. Anak cucu kita, apa yang kita akan tinggalkan? Adakah kita akan tinggalkan dengan malapetaka dan bencana? Adakah kita akan tinggalkan satu bumi yang boleh diduduki, yang berjasa, yang boleh kita berjasa kepada tanah itu sendiri? Jadi sebagai seorang yang menghormati alam sekitar, saya rasa kehadiran saya kepada forum ini telah menyedarkan saya banyak lagi isu tentang impak-impak yang bakal berlaku
dan sedang berlaku. Dan saya harap saya berkongsi video ini kepada rakan-rakan yang ada di dalam Facebook, kawan-kawan Facebook saya. Share dan juga sebarkan maklumat ini kepada kawan-kawan yang lain, supaya kita menjaga alam sekitar dan kita hidup. Bukan kita sahaja yang hidup di muka bumi ini, ada lagi hidupan-hidupan lain, dan kita perlu menghormati dan menjaga hak mereka juga, untuk mereka terus hidup dan kekal. Dan pastikan tidak akan berlaku kepupusan kepada hidupan laut negara kita, di dalam pesisiran laut kita. Kita lihat hari ini penyu pun dah terancam. Kita ada dugong pun dah terancam. Kita ada spesies udang-udang yang mungkin juga akan terancam. Kita ada plankton, makanan ikan tu, yang kalau kata dikorek dengan tadi yang saya bagi tahu tadi, kawasan yang dikorek itu adalah kawasan pembiakan plankton tu. Ini bukan dikeluarkan oleh saya, dikeluarkan oleh World Fish Center. Mereka mengkaji. Jadi saya pun tak faham. Jadi tuan-tuan dan puan, saya rasa memang kalau ikut orang Islam, kita mempercayai kiamat tu akan datang. Tetapi pastikanlah ia datang bukan disebabkan oleh kita sendiri. Kita sekarang ni di Malaysia, kita terutamanya orang Islam, kita dah faham kiamat itu. Tetapi kita juga bertanggungjawab untuk memastikan yang bukan kiamat itu berlaku kerana kita. Adakah kita nak biarkan, kalau dah kiamat, kalau okey, biar bagi hampui bang, bagi lingkup bang, bagi habis orang terus. Dah memang nak kiamat kan, buat duit, kayakan diri kita seberapa banyak, kiamat. Adakah itu yang kita nak kata? Adakah ini yang kita pentingkan sekarang? Yeah, the world is coming to the end, but right now we just concentrate in making money. You think money will bring you to the grave? You boleh bawa ke duit tu ke kubur? Tahu tak berapa banyak yang akan menangis, yang menitis, yang kehilangan pendapatan? Jadi saya minta tolong kepada semua yang mendengar video ini, kita bersikap lebih prihatin. Dan saya juga ini mempromosikan gerakan kepada gerakan untuk menolak protes menolak tambak laut ni oleh Penang Forum, yang mana mereka akan teruskan mereka punya kempen ini pada 21 hari bulan 9 2019, jam 5 petang hingga 7 petang di Padang Kota Lama, Pulau Pinang, yang mana mereka juga menyambut bersama dengan A Day for Climate, tajuk Climate Action Utara, program kesedaran perubahan iklim. Ini adalah satu program tentang kesedaran perubahan iklim, dan kita akan bercakap juga tentang perubahan iklim yang berlaku di dalam dunia hari ini adalah punca dan kesan daripada kerakusan manusia yang tidak bertanggungjawab, yang hanya mementingkan keuntungan, yang merosakkan alam sekitar ini atas dasar untuk pembangunan. Jadi kita akan bercakap tentang 3 pulau ini juga. Dan saya sebagai seorang yang menyokong, aktivis masyarakat yang menyokong gerakan alam sekitar ini, akan bersama di sana pada 21 bulan 9 insya-Allah. Jadi saya harap kepada yang lain yang melihat video ini, jika ada masa, tolonglah turun bersama memberikan sokongan. Kita tak kira sama ada orang Penang atau orang bukan Penang. Kita nak seberapa banyak yang boleh membantu dalam memberikan sokongan. Kita nak satu sokongan yang besar, satu suara yang besar, yang menunjukkan rakyat Malaysia pentingkan alam sekitar.
Rakyat Malaysia tidak mahu pembangunan merosakkan alam sekitar. Rakyat Malaysia tidak mahu menjadi tangan-tangan yang disebut di dalam Quran sebagai perosak. Jadi saya minta tolong. Jadi di sini ada brosur ni. Nampak tak? Nampak ke? Nampak tak? Tak nampak. Nampak? Okay. So the climate day, a day for climate. So jadi saya harap kalau ada yang ada masa, silalah hadir bersama. Ini adalah satu perhimpunan aman yang melibatkan alam sekitar. Jadi kita datang kerana kita sayang kepada alam sekitar kita. Jadi kita menunjukkan yang kita bersatu bukan setakat dalam isu-isu politik sahaja, dan juga politik isu-isu dari segi current situation ini. Kita juga nak menunjukkan kepada dunia yang kita sebenarnya di Malaysia pun ada golongan-golongan yang cintakan alam sekitar. Jadi saya harap turunlah beramai-ramai ke majlis ini ataupun ke program ini, program kesedaran ini, dan sama-samalah kita memberikan sokongan kepada mereka yang sedang cuba untuk membawa satu suara yang begitu baiklah bagi saya, a very positive voice to our nation, to our leaders, to actually appreciate the environment. Okay, jadi dengan ini saya akhiri video saya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai aktivis di Pulau Pinang dan tidak mewakili mana-mana pihak politik, saya ucapkan selamat kita memperjuangkan alam sekitar kita di Malaysia. Baik, Assalamualaikum.